Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak sekalian? Ustaz mengharapkan agar anak-anak sekalian berada dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga masing-masing. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sama-sama meneruskan PDPR kita, pembelajaran kita. Walaupun pada peringkat awal kita mengharapkan agar minggu ini dibukakan sekolah, tapi keadaan semasa tidak mengizinkan. Jadi kita akan meneruskan pembelajaran kita secara alam maya lah. Jadi Ustaz mengharapkan agar adik-adik, anak-anak sekalian bersedia untuk belajar. Jagalah keselamatan masing-masing. Perbanyakkanlah doa. Jangan lupa perbanyakkan doa. Doa keselamatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada kita suatu doa. Doa supaya kita ni diberikan keselamatan daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi wabak yang melanda sekarang yang kita sebut sebagai pandemik COVID-19. Kita minta supaya kita ni dijauhkan. Dan jangan lupa kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena COVID-19 itu supaya cepat sembuh. Supaya diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita akan sambung pembelajaran kita. Pada minggu lepas kita telah belajar tajuk azan dan iqamah. Yang mana kita telah belajar lafaz dan azan iqamah serta jawabnya. Yang mana pada minggu lepas Ustaz menarik perhatian anak-anak supaya hafaz. Supaya hafaz lafaz-lafaz azan, hafaz lafaz-lafaz iqamah. Yang mana pada peringkat awal kita merancang untuk melakukan praktikal pada minggu ini. Jadi Ustaz harap anak-anak bersedialah. Murid-murid lelaki bahagian azan, manakala murid-murid perempuan pula ialah bahagian iqamah. Jadi Ustaz harap murid-murid dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini daripada awal sehinggalah akhir. Jadi insya-Allah untuk pagi ini, sebagaimana dalam paparan itu, kita akan sambung pelajaran kita muka surat 125 hingga 126. Buku teks Pendidikan Islam tahun 4, muka surat 125 dan muka surat 126. Sambungan daripada apa yang telah kita belajar pada minggu lepas. Murid-murid harap bersedia ya. Qala al-musannifu rahimahullah, tajuknya ialah adab azan dan iqamah. Pagi ini kita akan belajar mengenai adab azan dan iqamah. Jadi Islam menekankan supaya kita ni beradab dalam semua perkara. Nak makan ada adab dia, nak minum ada adab dia, nak tidur ada adab dia, bahkan nak masuk tandas pun ada adab dia. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan Islam itu sendiri. Jadi begitulah. Apabila kita nak azan ataupun kita nak iqamah, maka semestinya di sana ada adab yang mesti kita ikuti. Okey, katanya adab azan dan iqamah. Muazzin. Adab yang mesti dilakukan oleh muazzin. Siapa muazzin ni? Muazzin ni tukar, kalau kita kat tukar bel lah. Orang yang melakukan azan ataupun dengan perkataan yang biasa kita guna ialah bilan. Bilan ni orang yang melakukan azan. Apakah adab yang
Sepatutnya yang semestinya diikuti oleh muazzin. Pertamanya adab sebelum azan dan iqamah. Adab yang dilakukan sebelum azan dan iqamah. Pertama, menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat apabila kita nak azan ataupun kita nak iqamah. Ya ada warna merah tu. Warna merah tu menandakan untuk azan dan iqamah. Warna kuning menandakan untuk azan sahaja. Manakala warna hijau untuk iqamah sahaja. Dalam buku teks tu dia ada petunjuk dia. Jadi bagi muazzin apabila dia nak azan, dia nak iqamah, maka menghadap ke arah kiblat. Kita berdiri menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Jadi orang yang nak ban ni seharusnya suci daripada hadas kecil dan hadas besar lah. Itulah baru beradab. Yang ketiga, berdiri. Kita berdirilah. Apabila kita nak azan ataupun kita nak iqamah, kita kena berdirilah. Tu orang panggil orang beradab. Itu adab sebelum azan dan iqamah. Seterusnya, adab semasa azan dan iqamah. Semasa kita azan dan iqamah tu apa adab dia? Di sini ada warna kuning. Warna kuning ni maksudnya untuk azan sahaja. Okay, pertama dia kata memalingkan muka ke arah kanan pada lafaz hayya 'alas solah dan ke kiri pada lafaz hayya 'alal falah. Jadi apabila kita nak tu, apabila kita nak sebut hayya 'alas solah, kita sebut hayya 'alas solah, kita paling muka kita ke arah kanan. Hayya 'alas solah. Dia paling kanan. Manakala hayya 'alal falah, apabila kita sebut lafaz hayya 'alal falah, maka kita memalingkan muka kita ke kiri. Hayya 'alal falah. Dua kali dah. Tu adab dia. Yang kedua, menyebut kalimah azan dengan tenang. Jadi kita azan tu dengan tenang lah. Jangan belorak. Yang ketiga, at-taswib. Iaitu menyebut as-salatu khairun minan naum. Sebanyak 2 kali semasa azan subuh. Jadi bagi azan subuh dia ada taswib. Taswib ni kita sebut as-salatu khairun minan naum. Sebagaimana yang kita belajar sebelum ni lah. 2 kali kita sebut. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. 2 kali sebut. Lafaz ini disebut sebagai at-taswib. Kemudian yang keempat, at-tarjih. Iaitu menyebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah secara perlahan sebelum melaungkannya. Maksudnya kita sebelum kita laung asyhadu an la ilaha illallah, kita sebut secara perlahan. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya kita sebut kalimah tu secara perlahan dahulu. Yang disebut dikenali sebagai at-tarjih. Boleh Seterusnya adab selepas azan dan iqamah. Warna kuning itu untuk azan,
Warna merah tu untuk apa? Warna merah. Warna merah tu untuk azan dan iqamah. Doa lah. Kita berselawat ke atas Nabi dan juga berdoa. Selawat ke atas Nabi dan berdoa tu adab selepas azan dan iqamah. Ya ada doa dia. Kita akan belajar selepas daripada ni. Okey, seterusnya. Kita tengok seterusnya yang sebelah tepi tu. Orang yang mendengar azan dan iqamah. Tadi muazzin. Sekarang ni orang yang mendengar azan dan iqamah. Apakah adab yang semestinya dia ikuti? Adab semasa azan dan iqamah. Jadi bagi orang yang mendengar azan dan iqamah, pertamanya diam dan menjawab lafaz azan dan iqamah. Maka dia duduk dia lah. Boleh buahnya masa orang band ni. Kita hormat sikit. Kita hormat. Walaupun tak wajib duduk dia ni. Ya jawab azan ni sunat. Cuma di sini kita menekankan bahagian adab. Jadi kalau kita kecek tu, maka kita ni orang yang tidak beradab lah. Walaupun tidak berdosa, tapi orang panggil tidak beradab. Jadi semolek-moleknya kita ni nak jadi orang yang beradab. Orang yang comel, orang yang berihsan. Jadi dia lah. Diam dan menjawab lafaz azan dan iqamah. Kita duduk dia. Kemudian kita jawab lah. Lafaz azan dan iqamah tersebut. Jangan kita buat. Nak buat cari masalah lain lah. Dulu nak buat tu. Dia jawab dan jawab lafaz azan dan iqamah. Kemudian yang kedua dia kata menjawab lafaz qad qamatis solah dengan aqamahallahu wa adamaha ketika iqamah. Yang ni semasa iqamah lah. Dalam iqamah tu dia ada lafaz. Apabila Tok Bila kata qad qamatis solah, qad qamatis solah, maka kita kata apa? Kita jawab lah. Jangan duduk dia saja. Jawab. Cara menjawabnya ialah aqamahallahu wa adamaha. Aqamahallahu wa adamaha. Yang ni kita telah belajar pada lafaz azan dan iqamah serta jawabnya pada minggu lepas. Jadi kena jawab. Jangan duduk dia saja. Kemudian adab selepas azan dan iqamah. Adab selepas azan dan iqamah ialah berdoa. Kita berdoa lah ke hadarat Allah Ta'ala. Berdoa. Jangan tidak berdoa ya. Selepas azan dan iqamah. Okey, kita tengok. Doa selepas azan. Ni lafaz doa dia. Kita biasa dengar ni. Dalam TV, dalam radio. Kita biasa dengar. Allahumma rabba hazihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Tu lafaz doanya. Tu sekurang-kurangnya dah. Dia ada doa panjang sikit. Sekurang-kurangnya inilah doa selepas azan. Sekali lagi Ustaz baca dah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah waba'athu maqamah sini waba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Baca molek tu. Mahmudanil ladzi. Tanwin bertemu dengan huruf mati maka kena tambah, kita kena periduklah soalnya. Mahmudanil ladzi. Mahmudanil ladzi dah. Baca molek tu. Ada dua tempat tu. Kemudian seterusnya dia kata menghormati azan dan iqamah. Kita menjaga adab bermakna kita ni menghormati azan dan iqamah. Sebab itulah kena jaga adab kita.
Kita nak buat suatu benda ni biarlah yang terbaik. Nak buat satu benda ni biar terbaik. Antaranya ialah kita menjaga adab semasa azan dan iqamah. Begitu juga selepas azan dan iqamah. Itu perkara yang bernilai lah. Sebab tu dia letak lamban apa ni? Lamban intan berlian ni. Intan berlian ni benda yang mahal lah. Benda yang bernilai. Okey, seterusnya kepentingan azan dan iqamah. Muka surat 126. Apakah kepentingan azan dan iqamah? Jadi azan dan iqamah ni penting dah. Apa dia kepentingan dia? Dia ada dua. Pertama, kepentingan kepada masyarakat. Yang kedua, kepentingan kepada agama. Okey, kita tengok satu persatu. Pertama sekali, kepentingan kepada masyarakat. Pertama, berdisiplin dan sentiasa menepati masa. Jadi nak ajar kepada kita ni biar berdisiplin. Biar kita ni berdisiplin. Ada masa azan. Siapa masa azan, kita berhenti semaya. Menepati masa. Jangan kita melewat-lewatkan azan ataupun melewat-lewatkan solat. Berdisiplin dan sentiasa menepati masa. Kepentingan yang kedua bagi masyarakat, bersatu padu dan saling memahami. Jadi apabila masa azan tu, kita hendaklah bersatu padu dan saling memahami. Mengajar kita supaya bersatu padu dan saling memahami. Masa orang azan, kita duduk dia, jawab. Kita bagi kerjasama. Bersatu padu. Saling memahami dia. Yang ketiga, masyarakat sentiasa mengingati Allah. Apabila sentiasa kita azan 5 kali sehari, maka kita mendengar kebesaran Allah. Tok bila ajak kita ni supaya mengingati Allah. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Marilah menuju kepada sembahyang. Hayya 'alas solah, marilah sembahyang. Hayya 'alal falah, marilah menuju kepada kejayaan. Jadi kita ingat kepada Allah. Apabila orang azan, kita akan ingat kepada Allah Ta'ala. Bahkan masyarakat itu menjadi masyarakat yang sentiasa mengingati Allah. Itu kepentingan azan dan iqamah. Sebab manusia ni mudah lupa dah. Manusia ni mudah lupa. Sebab itulah kena peringat. 5 kali sehari kita diperintahkan supaya azan dan iqamah. Manakala kepentingan untuk agama pula, pertama sekali sebagai syiar bagi Islam. Syiar ni kita sebut sebagai lamban bagi Islam. Kita nampak amalan Islam tu. Siapa masa rebel. Siapa waktu kita ni pakat mari pergi semaya. Nampak syiar Islam, amalan Islam, lamban Islam itu sendiri. Yang ni disebut sebagai syiar Islam. Yang kedua, memaklumkan kepada muslimin tentang masuk waktu solat. Dengan azan kita memaklumkanlah, memberitahu sebagai makluman kepada orang Islam bahawa waktu semaya masuk dah ni. Hayya 'alas solah, mari semaya. Pakat semaya belaka. Masuk waktu semaya dah. Tu cara kita nak bagi tahu kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, seruan untuk muslimin bersegera solat berjemaah di masjid atau surau. Sebagai seruan supaya muslimin, orang-orang Islam yang lelaki ni supaya bersegeralah pergi ke surau, pergi ke masjid untuk solat secara berjemaah. Dan kita tahu deh, solat berjemaah ni lebih afdal, lebih utama daripada solat bersendirian 27 kali ganda. Kita semaya seorang diri boleh sepahala. Kalau kita semaya berjemaah boleh 27. Besarlah. Besar. Jangan kita lepaskan peluang untuk berjemaah. Jadi apabila ada Tok Bilal azan, maka gilah. Gi pakat semaya berjemaah di masjid dan juga surau. Yang keempat, mendapat pahala bagi muazzin dan orang yang menjawab azan. Orang yang
orang yang menjadi muazzin, dia menyeru orang lain supaya pakat semaya, marilah semaya belaka. Muazzin ni besar pahala dia. Muazzin, orang yang azan kemudian dia iqamah, pahala dia ni sama dengan tok imam. Nak ayat besar pahala ni. Bukannya kecil, besar ni pahala muazzin tok Bilal ni. Dan orang yang menjawab azan, orang yang jawab azan pun boleh pahala juga. Jadi kalau tak ada orang azan, kita nak jawab kan? Jadi apabila ada orang azan, maka kita jawab. Maka kita jawab tu boleh pahala. Pahala menjawab azan. Kegunaan azan selain solat. Apakah kegunaan azan selain solat? Ada juga kegunaan azan selain daripada solat. Pertama dikata ketika ditimpa musibah. Apabila berlaku musibah. Rumah terbakar, keluarga, apa kita azan. Ingat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, menyambut kelahiran anak. Menyambut kelahiran anak. Kita azan, telinga kanan, iqamah, telinga kiri. Supaya anak kita tu, anak ni apabila dia lahir, pendengaran dia sudah berfungsi. Apabila kita sebut, kita melafazkan azan tu, dia dengar lafaz-lafaz azan, lafaz-lafaz kebesaran Allah. Sebab itulah kita kena belajar azan. Apabila kita ada anak nanti, kita lah yang akan azannya. Tak kena nak pergi cari Tok Bila. Sebab itulah kena ngapa azan dah. Kena ngapa azan. Yang ketiga, meredakan ketakutan. Apabila kita takut, ditempa oleh ketakutan yang amat sangat, maka azan lah. Azan. Kalau takut sangat, azan. Supaya Allah Ta'ala redakan ketakutan kita. Macam orang yang masuk atu deh. Orang kata masuk atu, masuk jin. Kita azan kuat. Kita azan kuat. InsyaAllah. Atu ko, jin ko ada dalam tubuh tu, dia akan lari. InsyaAllah. Yang keempat, sebelum memulakan musafir, sebelum kita pergi berjalan jauh lah. Kalau orang dulu nak pergi buat haji, dia azan dulu. Memulakan musafir, perjalanan jauh. Tak wajib, cuma sunat sahaja. Ya. Kemudian seterusnya di bawah tu dia ada nota di bawah, dia kata azan dan iqamah, lafaz mulia yang menyeru umat Islam menunaikan solat. Azan dan iqamah merupakan syiar kewujudan Islam di sesuatu tempat. Jadi azan dan iqamah ni lafaz yang mulia lah. Kita menyeru umat Islam supaya menunaikan solat. Yang keduanya, azan dan iqamah merupakan syiar kewujudan Islam di sesuatu tempat. Kalau kita pergi suatu tempat, kita bunyi azan. Maka bermakna di situ ada umat Islam. Ada orang Islam di situ. Itu orang panggil syiar Islam. Lamban bagi Islam. Seterusnya, habislah. Habis dah. Muka surat 120 ni habis dah. Jadi daripada apa yang kita belajar tu, semoga kita dapat faham lah. Kita dapat faham, kita dapat ambil pengajaran. Dan sekiranya anak-anak tidak faham ke, tidak apa ke, maka boleh WhatsApp Ustaz untuk tanya. Jangan malu, jangan segar. Dan Ustaz, insyaAllah Ustaz ada buat sedikit nota tu. Awak boleh tengok dalam Google Form nanti. Dalam Google Form nanti. Kemudian untuk tugas saya bagi anak-anak sekalian. Tugas saya bagi awak, ada 2 tugas saya lah. Pertama, dengan molek. Pertama, iaitu tugasan bagi murid lelaki. Bagi murid lelaki, sila rakam video azan anda. Awak azan, awak ambil video, kemudian hantar kepada ustaz. Ini dikira sebagai praktikal. Sebagai praktikal.
Sepatutnya awak lafazkan azan ni di sekolah pada minggu ni. Tapi sekolah tidak buka lagi. Maka ustaz nak awak rakam video, kemudian hantar kepada ustaz melalui WhatsApp ke, Telegram ke, boleh berlaku lah. Bagi lelaki. Manakala bagi perempuan, awak rakam video untuk lafaz iqamah. Lafaz iqamah. Buat apa ustaz nak video? Kalau audio saja tak boleh ke ustaz? Dia video ni dia lebih kalau kita lebih kepada keabsahan lah. Orang lain tak boleh nak nyamar. Kalau suara saja mungkin boleh jadi suara orang lain ni. Nampak tak? Boleh. Tu tugasan yang pertama. Rakam video azan ataupun video iqamah. Video azan bagi lelaki, video iqamah bagi perempuan. Hak perempuan tu pakai molek lah. Pakai molek lah. Kemudian tugasan yang kedua, ustaz nak awak jawab beberapa soalan yang ustaz akan letakkan dalam Google Form lah. Dalam Google Form yang ustaz akan hantar melalui WhatsApp tu ada. Dalam itu Google Form, maka awak jawablah beberapa soalan ataupun latihan pengukuhan di dalam Google Form tersebut. Jadi itulah pembelajaran kita pada pagi ini. Ustaz mengharapkan agar anak-anak semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Beradalah di rumah masing-masing. Jangan kita ni jalan ke sana ke sini, ke sana ke sini. Tanpa arah tujuan. Jangan dah. Musim-musim COVID ni. Kelantan ni nombor 3 lah ni. Duk main nombor 3, nombor 2. Baru ni nombor 1. Nombor 1 Malaysia, Johor. Johor bahagian COVID. Jadi kita tak sel lah. Kalau Johor bahagian lain tu okey. Ni Johor bahagian COVID. Tak sel. Jadi duduklah di rumah masing-masing bersama keluarga. Jangan kita berjalan kok si kok dah ke sana ke sini tanpa arah tujuan. Bacalah, perbanyakkanlah baca Al-Quran, perbanyakkanlah selawat, perbanyakkanlah baca buku sekolah, ilmu, tambah ilmu. Boleh ya? Jadi itulah yang Ustaz dapat sampaikan pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lain masa insya-Allah.